Bismillahirrahmanirrahim. 1400 tahun dahulu, Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, di antara penciptaan Adam alaihissalam dan hari berbangkit, tidak ada yang lebih teruk dari kerosakan Dajjal. Di dalam mimpi-mimpiku, aku telah melihat banyak perkara mengenai penipu terbesar ini, dan aku akan menggabungkan kesemuanya untuk mempersembahkan penerangan yang komprehensif tentang Al-Masih Ad-Dajjal seperti yang aku lihat dalam mimpi-mimpiku. Dajjal mempunyai ketinggian lebih kurang 6 kaki dan 1 atau 2 inci, dan dia mempunyai wajah yang kejam dan berkulit coklat gelap. Dajjal mempunyai rambut hitam yang sedikit beralun dan wajahnya seakan-akan orang Asia Selatan ataupun orang Timur Tengah. Dajjal mempunyai tubuh yang sasa dan aku tidak melihat mana-mana matanya tersembul, tetapi matanya kelihatan normal sahaja. Aku tidak tahu apakah dia buta sebelah matanya ataupun tidak, tetapi dia memiliki kebolehan untuk bertukar rupa, dan dia boleh menukar rupanya kepada apa-apa rupa yang dia sukai, dan dia menggunakan kebolehan ini untuk kelihatan baik dan menipu orang ramai. Apabila Dajjal berjalan, dia berjalan dengan penuh kesombongan dan seolah-olah tidak ada yang boleh menghampirinya atau berdiri di hadapannya. Malah orang yang kelihatan kukuh pendiriannya juga akan turut menjadi mangsa penipuannya. Di dalam mimpiku, aku ada mendengar iblis menggelar Dajjal sebagai ketua perangku yang kaya raya. Menurut apa yang telah kulihat, Dajjal sering merancang dan menimbulkan kekacauan di Timur Tengah. Perlu diingat, Dajjal masih belum mencapai potensi penuhnya lagi. Aku telah melihat Dajjal membina sejenis stesen kuasa yang mengumpulkan ilmu hitam yang dia gunakan untuk menjana kuasanya. Dalam sebuah mimpiku, aku melihat Dajjal melakukan ritual aneh menggunakan tengkorak yang digunakannya untuk menjana kuasa hitam dan kemudian mengumpulkannya dalam sebuah tangki minyak yang berfungsi sebagai gedung simpanan seperti yang biasa kita lihat ahli sihir lakukan. Dalam satu mimpiku, aku mendengar Dajjal berkata, tidak lama lagi kuasaku akan meningkat dan aku akan memperoleh kuasa yang baru. Aku akan menyebabkan ketakutan terhadapku di seluruh dunia, dan seluruh dunia akan tunduk kepadaku, ataupun aku akan bunuh mereka. Mungkin ini bersifat simbolik, bermaksud sesuatu yang buruk. Allah lah yang lebih mengetahui. Menurutku, Dajjal sedang menunggu untuk mengumpulkan kuasanya sehingga cukup sebelum dia bersedia untuk memunculkan dirinya di dunia, dan dia mendapat kuasa dengan membina stesen pengumpulan kuasa. Aku tidak pasti adakah pembinaan kuil ketiga Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestin adalah sebahagian daripada ritual untuk mengumpulkan kuasanya ataupun tidak. Allah lah yang lebih mengetahui. Selepas Malhamah Kubra, nur Allah memenuhi seluruh bumi dan umat Islam melaksanakan keamanan dan keadilan di seluruh dunia, dan keamanan ini bertahan sehingga hampir 1 dekad. Semasa tempoh keamanan ini, umat Islam membina senjata berat berteknologi tinggi dalam persiapan menghadapi perang melawan Dajjal. Ketika umat Islam bersiap-siap menghadapi peperangan ini, segelintir kaum kafir juga menunggu kemunculan Dajjal. Apabila Dajjal muncul di khalayak ramai, dia dapat menundukkan seluruh dunia dengan cepat sekali, dan ini membuatkan umat Islam merasa gelisah. Dajjal mendakwa bahawa dirinya adalah Tuhan, dan dengan mudah orang ramai percaya kepadanya kerana Dajjal membuktikan dakwaannya dengan menggunakan keajaiban kuasanya. Dajjal memperdaya ramai orang, dan orang-orang yang lemah imannya dengan segera menyertai Dajjal. Ramai orang telah bertanya kepadaku,
Apakah Dajjal akan menggunakan teknologi ataupun menggunakan jin ketika mempersembahkan keajaiban kuasanya? Dari apa yang telah aku lihat, Dajjal akan dapat melakukan keajaiban luar biasa ini dengan menggunakan ilmu hitam, dan hanya dengan izin Allah lah dia dapat melakukan semua keajaiban ini. Dan benarlah Dajjal adalah ujian terhebat untuk umat manusia. Di dalam mimpiku, aku mendapat maklumat bahawa kebolehan luar biasa yang kita saksikan di dalam filem dan televisyen akan dapat dilakukan oleh Dajjal dengan mudah sekali. Dajjal menjanjikan orang ramai syurga di dunia. Kepada kaum lelaki, Dajjal menjanjikan wanita, kekayaan, harta benda dan mengkabulkan apa sahaja yang hatinya inginkan. Kepada wanita, Dajjal menjanjikan untuk mencantikkan wajahnya, menjadikan penampilannya menarik dan mengkabulkan apa sahaja yang hatinya inginkan. Disebabkan ini, berbilion-bilion umat manusia menyertai Dajjal dalam masa beberapa hari sahaja. Tentera Islam pun bersemuka dengan Dajjal dan tentera-tenteranya. Akan tetapi, usaha kita tidak berhasil dan senjata berat kita seumpama mercun dan bunga api sahaja di hadapan Dajjal. Dajjal dan tentera-tenteranya dengan mudah dapat mematahkan serangan kita. Aku pergi bersemuka dengan Dajjal dan dia memujukku untuk menyertainya dan menjanjikan hidup abadi dan status yang tinggi. Aku menolak sambil berkata, apa yang akan terjadi dengan itu? Kita semua akan mati suatu hari nanti dan semuanya kecuali Allah yang akan hidup kekal abadi. Rancangan kamu akan gagal dan kamu juga akan mati suatu hari nanti. Tuhan kamu dan saya adalah satu, iaitu Allah, Tuhan sekalian alam. Setelah mendengarkan ini, Dajjal menjadi sangat marah dan menukar rupanya menjadi rupa yang sangat menakutkan hingga menyebabkan badanku menggigil dan aku tidak boleh mengumpulkan kekuatan untuk berkata apa-apa. Dajjal kemudian menjerit kepadaku, sekiranya aku tidak berikrar untuk menyertainya, dia akan membunuhku, dan kemudian menyuruhku pulang ke rumah dan memikirkan apa keputusan terakhirku. Selepas pertemuan itu, aku meninggalkan Dajjal dan pulang ke rumahku. Aku mendekati orang-orang Islam dan memberi amaran kepada mereka, jika sesiapa yang berhadapan dengan Dajjal, 99.9% kebarangkalian dia akan menyertainya. Dajjal benar-benar adalah ujian yang besar dan hanya orang-orang yang telah Allah kurniakan rahmat yang istimewa sahaja yang akan selamat dari ujian ini. Aku mengarahkan mereka dengan berkata, wahai orang-orang Islam, jika kita cintakan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah lebih baik kita mati sebagai orang Islam daripada tunduk menyertai Dajjal. Mari, biarlah kita mati sebagai syahid di jalan Allah dalam melawan Dajjal. Orang-orang Islam bersetuju denganku dan orang-orang yang beriman berkumpul untuk memerangi Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Dan dengan itu, peperangan antara kebenaran dan kebatilan pun bermula. Aku bersemuka dengan Dajjal dengan nur Allah di telunjukku dan menyerang dia untuk mengalihkan perhatiannya supaya dia tidak menggunakan kuasanya kepada tentera-tentera Islam. Aku terus berdepan dengan Dajjal, jadi tentera Islam boleh mengakibatkan sebanyak-banyak kemusnahan kepada tentera Dajjal. Disebabkan nur Allah, aku dapat melawan Dajjal dengan agak lama juga. Walau bagaimanapun, Dajjal sangatlah kuat. Di tengah-tengah peperangan, tiba-tiba nur Allah hilang dari jari telunjukku dan aku berkata kepada diriku sendiri, Qasim, adalah lebih baik untuk berundur dari sini. Aku mula mengelak dari Dajjal dan cuba berundur, dan kemudian dengan rahmat dari Allah, aku mula berlari di udara dan Dajjal pun mengejar
dan dia juga terbang di udara dan dia menjerit, Qasim, aku tidak akan biarkan kamu hidup hari ini. Aku berjaya merentasi ke daerah Gunung Ganang dan Dajjal mengikutiku ke sana juga dan meneruskan serangannya. Dajjal memukul belakangku dan mencederakanku dan aku hilang imbangan dan jatuh ke bawah. Sebuah batu yang besar di sebelahku terbuka dan berkata, Qasim, sembunyikan dirimu di dalamku dan aku akan selamatkan kamu dari Dajjal. Aku menolak tawaran batu itu dan saat itu Dajjal menghampiri sambil berkata, Qasim, bersedialah untuk mati. Aku kemudiannya bermohon kepada Allah dan berdoa, Ya Allah, bantulah aku. Dan kemudian perkataan Allah yang dipenuhi dengan nur yang panas turun dari langit dan Allah menyebabkan kilat menyambar di tepi gunung itu. Gunung tersebut menjadi hitam dan hancur berkecai dan menghasilkan bunyi yang sangat menggerunkan. Ketika Dajjal mendengar ini, dia serta-merta pengsan dan jatuh ke bawah. Kemudian Allah menyembuhkan lukaku dan memberitahuku, Qasim, Dajjal hanya pengsan untuk 4 jam dan dia akan bangun selepas itu. Allah berkata kepadaku, Qasim, larilah dari sini dan bersembunyilah di tempat lain. Kemudian aku akan memberitahumu apa yang perlu dilakukan seterusnya dan janganlah muncul di hadapan Dajjal selagi mana aku tidak memberi izin kepadamu. Aku berkata, Aku menurut perintahmu, wahai Tuhanku, dan aku mengucapkan kesyukuran kepada Allah yang menyelamatkanku dari Dajjal, dan aku pergi ke lokasi yang lain dan bersembunyi di sana. Apabila Dajjal kembali sedarkan diri, dia tidak ingat apakah yang telah terjadi dan dia percaya yang dia telah membunuhku. Dajjal pun pergi semula ke medan peperangan dan bermegah-megah kepada umat Islam bahawa dia telah membunuhku. Apabila mendengar berita ini, tentera Islam menjadi putus asa dan hilang semangat. Dan dengan itu, Dajjal memulakan misinya tanpa sebarang rintangan. Dan satu demi satu, umat Islam mati. Peperangan melawan Dajjal ini mengorbankan beratus-ratus juta orang. Kebanyakannya adalah umat Islam. Dajjal menganjurkan cara hidup yang penuh penipuan, perbuatan haram, kebencian, penzinaan dan seolah-olah syurga di dunia untuk pengikutnya. Dan fitnah ini berterusan sehingga 4 hingga 5 minggu sehingga turunnya Isa alaihissalam, putera Maryam. Di dalam mimpiku, aku melihat Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Dia mempunyai rambut hitam yang basah dan wajahnya menyerupai orang di Timur Tengah. Dan aku juga melihat beberapa orang Islam yang masih hidup mulai tinggal bersama Isa alaihissalam selepas Allah menyelamatkan mereka dari kemarahan Ya'juj dan Ma'juj. Allahumma inni أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.